Semua apa khabar? Salam satu Malaysia. Sedih sedih. Saya melihat sedih sekali. Saya rasa sedih. Ramai-ramai juga yang sedih. Kenapa? Okey, saya nak bercakap tentang UMNO, tentang Barisan Nasional, BN ni. Kepimpinannya. Saya tak tahu siapa yang selalunya yang buat keputusan untuk BN ni. Apakah daripada Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi, ataupun ada juga daripada yang bawah-bawah tu yang mungkin orang kata terlebih sudu dari kuah tu, ya, yang rasa dirinya lebih hebat daripada Presiden. Dia memandai-mandai buat keputusan. Ada juga kan, ada juga kadang-kadang dia bersuara lebih daripada Presiden. Apapun, yang saya sedih ialah beberapa keputusan kebelakangan ni, ya, beberapa keputusan kebelakangan ini yang dibuat oleh UMNO yang juga memimpin Barisan Nasional ini, keputusan yang tidak tepat. Bukan sekadar tidak tepat, malahan tidak tepat, yang keputusan besar yang tidak tepat ini akan memberi satu impak yang sangat tidak baik kepada UMNO. Okey, saya contohkan di pilihan raya negeri di Sabah. Pertama, kita cuba untuk berbaik-baik dengan Parti Bersatu, ya. Kita bagi banyak kerusi UMNO kepada Bersatu. Ada beberapa kerusi yang sebenarnya UMNO ataupun BN telah lama menduduki kerusi tersebut. Lebih kepada 2-3 penggal yang lalu, UMNO menduduki kerusi tersebut dengan senang, dengan rela hati, dengan baik hati. BN serahkan kepada Parti Bersatu. Bagi saya ini satu keputusan yang tidak bijak. Mungkin pada mulanya diorang ingat bijak kerana konon-kononnya kita nak bekerjasama dengan Parti Bersatu. Tetapi malangnya, ianya malang kepada para pengundi. Mereka ini pengundi yang setia kepada BN. Of course lah, sudah tentulah mereka nak pangkal BN, tetapi tiada lagi BN di situ, bertanding di situ. Yang bertanding di situ ialah daripada PN, daripada Parti Bersatu. Dan PN dan Parti Bersatu itu menggunakan lambang warna biru BN. Dia tulis PN. Jadi rakyat rasa tertipu lah kan. Tertipu kerana warna tu warna BN. Okey. Mau tak mau pengundi memangkah juga PN, kan? Adalah orang kata 7-8 kursi, mungkin dah sampai 10 kursi yang dimenangi. Boleh kata semualah, semua PN yang menangi itu adalah kursi PN dulu. So BN dah buat baik, BN Barisan Nasional dah buat baik pada Perikatan Nasional. Mungkinlah konon-kononnya dijanjikan okey apa pun nanti BN akan dapat jadi ketua menteri. Bung Wata akan jadi ketua menteri, ataupun siapa-siapa daripada Barisan Nasional lah ketua menteri. Tetapi kita lihat BN menang lebih kerusi daripada PN. Tetapi yang menjadi ketua menteri adalah Haji G daripada PN, bukan Bung Wata. Ini satu pengkhianatan lagi. Ini lagi satu kebodohan. Saya tak tahu kenapa BN boleh bertolak ansur dalam perkara ini. Kita kena faham kedudukan nombor satu dalam sebuah negeri ataupun nombor satu dalam negara kita sebagai Perdana Menteri ataupun Ketua Menteri itu sangat penting. Sangat penting. Kerana yang akan buat keputusan dalam negeri tersebut ataupun dalam negara kita ini adalah pemimpin nombor satu, bukan nombor dua, bukan nombor tiga. Jadi kita beralah lagi kali kedua. Itulah orang kita peribahasa ada menyebut, kalau kita buat kesilapan yang sama kali kedua, bermakna kita ni bodoh. Apatah lagi kita buat kesilapan yang sama kali ketiga, keempat, kelima, berulang kali. Sebagai contoh, katalah kita tahu di satu tempat, pada mulanya kita tak tahu di situ ada lubang. Kita jalan-jalan terberelus, jatuh dalam lubang itu. Dan nasib baik kita selamat. Dan kita sepatutnya belajarlah, kan? Belajarlah di situ. Kita tahu, ingat di situ ada lubang dan kita tidak akan jatuh lagi dalam lubang yang sama.
Tetapi malangnya, kita masih lagi jatuh di dalam lubang yang sama. Itu bodoh lah kan. Kita tak mengingatkan diri kita supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Contohnya kita tahu kalau di Semenanjung ni, kita tahu Ipoh tu di utara, Johor tu di selatan. Kita nak pergi Ipoh, kita tersilap, kita terpergi ke Johor. Bodoh tak? Mungkin kesilapan pertama kita tak tahu silap. Tapi kalau kali kedua kita nak pergi Ipoh, kita masih pergi ke Johor baru, itu bodoh namanya. Jadi siapa yang buat keputusan dalam BN ni, keputusan-keputusan yang sebodoh sedemikian? Kesilapan yang dilakukan bukan kali pertama, kedua. Ini pula dengan harapan okey tak apa, bagi dia daripada Parti Bersatu menjadi ketua menteri, jawatan-jawatan menteri yang lain kita boleh pilih kononnya. Tetapi kita dengar tiba-tiba suara daripada Muhyiddin, dia kata jawatan menteri lain mesti mengikut ketetapan yang dia telah tetapkan. Ini menunjukkan kita masih lagi ikut telunjuk Parti Bersatu. Sampai timbalan ketua menteri pun nak letakkan sampai 2-3 orang yang bukan-bukan jadinya. Jadi saya tak faham lah dengan UMNO ni. Apa sudah jadi dengan UMNO ni? Apa sudah jadi dengan BN? Saya kata BN tu UMNO lah. Saya tak cakap dalam BN tu ada MIC ke MCA. Bagi saya diorang tu dah tak ada fungsi lagi lah dalam BN tu. Tak ada keperluan pun. Kita nampak kita letak 6 calon MCA di Sabah tewas semuanya. Kerana apa? Kerana kita dah nampak dah pengundi-pengundi Cina tidak lagi menerima MCA. Itu kita tolak tepi dulu. Tetapi UMNO ni masih lagi boleh diperbodohkan sampai macam tu. Kan? Lagi satu, kita dah bagi kerusi kepada Parti Bersatu dan kita letak calon-calon kita pula di Sabah tu. Malangnya Parti Bersatu dia di mana kerusi yang BN bertanding tu, dia letak calon-calon bebas yang dia sokong calon-calon bebas ni. Akhirnya bila calon bebas menang, melompat pergi ke Bersatu. Ini apa? Ini satu pengkhianatan kepada UMNO. Apa lagi yang kita tunggu? Kalau saya Presiden, sekarang saya dah keluarkan daripada kerajaan perikatan. Kita bubar. Kita kena ada, sebab diri kita kena ada maruah lah, senang cerita lah. Kan? Jangan bodohkan sangat diri kita. Jangan sampai anggap orang-orang akombi seperti saya, seperti rakyat-rakyat yang lain ni bodoh sangat. Kan? Keputusan yang kita buat ni, janganlah sampai letakkan diri kita ni macam diketawakan. Parti Bersatu ni, jentera pun tak ada. Keahlian pun macam di Sabah tu tak ada pun. Yang memangkahnya adalah pengundi-pengundi yang menyokong Barisan Nasional. Kita dah bagi serah bulat-bulat benda tu pada dia. Tak ubah seperti orang kata kita melepaskan anjing tersepit. Melepaskan anjing tersepit, kita lepas dia gigit balik kita. Tak ubah seperti kita mendukung bewak gabuk ke apa tahu. Bodoh tak? Kan? Kita bela bewak tu dan bewak tu tak ada langsung beri manfaat pada kita. Akhirnya dia gigit kita, bisa kita juga lama-lama kita mampus macam tu je. Tak cukup ke? Kita tak habis ke lagi untuk kita belajar lagi dalam hal ni? Sepatutnya perkara ini tak berlaku lagi dah. Okey, cukup. Ini ingatan saya. Dulu PH jatuh, kami rakyat marhai inilah yang siang malam pagi petang menghentam. Masa kerajaan Pakatan Harapan tu kita hentam pagi petang siang malam. Tak tidur. Saya tahu sebab kami, ini rakyat main inilah yang bersuara. Kalau kita tengok di dalam media masa ni, dalam media sosial media ni, dalam sosial media ini, yang menyerang Pakatan Harapan adalah rakyat-rakyat main ini yang tiada apa kepentingan dalam parti. Ketika itu kita tidak nampak sangat pemimpin-pemimpin dalam UMNO ini ataupun dalam mana parti yang serius menyerang Pakatan Harapan. Akhirnya kerajaan Pakatan Harapan sampai tersepit, sampai Datuk Mahathir sendiri pun menjadi gundah gulana sampai buat keputusan yang di luar dugaan anda semua, sampai dah letak jawatan.
Dan akhirnya Pakatan Harapan tumbang. Jadi, andainya UMNO tidak lagi membuat keputusan-keputusan bijak, keputusan-keputusan bijak ini nanti akan ditentukan oleh para aktivis ini, rakyat marhain di sini, ya. Apa keputusan bijak rakyat? Mungkin rakyat tidak lagi akan menyokong UMNO nanti. Ataupun mungkin sekiranya UMNO bekerjasama dengan Bersatu, rakyat tidak akan memangkah Bersatu, malahan akan meletakkan calon-calonnya sendiri untuk melawan Bersatu. Kerana apa? Kerana UMNO begitu lemah, begitu takut, begitu kecut sangat nak berhadapan dengan Bersatu ni, Muhyiddin ni. Kan? Bagi saya memang sekarang ni jelas sekali tidak silap langsung Datuk Seri Najib menyingkirkan Muhyiddin dalam UMNO ni. Sekarang kita dah nampak dia punya colours dia, dia punya belang dia kita dah nampak. Kita tolong dia, hidupkan dia, kita tolong bagi kerusi-kerusi pada dia. Di depan kita bukan main lagi dengan doa dia, cakap baik, duit kekayaan yang di mana telah dikumpul segitu punya banyak oleh zaman Datuk Seri Najib, dia taburkan kepada rakyat dan rakyat kata dia itu hebat, tetapi di belakang banyak rakaman-rakaman yang kita dengar sebenarnya niatnya ialah untuk membenamkan atau menguburkan ataupun mematikan UMNO. Apakah kita dah dengar ucapan-ucapan daripada Muhyiddin ini yang sememang niat dia untuk mematikan UMNO? Kenapa UMNO masih lagi mahu bekerjasama dengan orang yang sedemikian, dengan parti yang sedemikian? Tak boleh fikir ke dalam hal-hal yang macam ni? Mudah saja. Saya ulangi, jangan pandang enteng kepada aktivis, ya. Jangan pandang enteng pada aktivis.